Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita Geografi Tingkatan 2, masih lagi dalam bab 3, kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. So cikgu teruskan. Hari ini kita nak belajar tentang peredaran bumi. Peredaran bumi ini dia bergerak mengelilingi bintang kita lah, iaitu matahari. Okay, dalam pergerakan ini, kalau awak perhatikan daripada animasi ini, bumi kita bergerak dalam satu arah, iaitu daripada arah lawan jam, daripada barat ke arah timur. Okay, sentiasa begitu. Okay, daripada arah lawan jam, iaitu barat ke timur. Dan satu pusingan lengkap ini dia akan mengambil masa 1 tahun ataupun 365 1/4 hari. Jadi 1/4 hari itu apa? 1/4 hari adalah 24 jam tu awak bahagikan kepada 4. Okay, kita akan dapat 6 jam lebih kurang ya. Jadi seterusnya, apa kesan bila bumi kita ni beredar mengelilingi matahari? Okay, antara kesan yang sangat boleh dirasai di bumi adalah kejadian 4 musim. Okay, tetapi kita di Malaysia, awak jangan peliklah kita tak ada kejadian 4 musim ni. Kenapa? Okay, kenapa? Sebab negara kita terletak kedudukannya di garisan khatulistiwa. Okay, contoh macam dalam gambar animasi cikgu ni lah. Garisan khatulistiwa ni terletak di kawasan tengah sini. Okay, so negara kita ni terletak di kawasan berhampiran garisan ini. Jadi bila pada garisan ini, awak akan perhatikan cahaya matahari itu sentiasa menerangi kawasan tersebut. Okay, kita sentiasa terdedah pada cahaya matahari. Walaupun kedudukan bumi beredar di mana pun, bumi kita sentiasa, kawasan kita sentiasa dapat cahaya matahari. Jadi negara kita Malaysia panas dan lembap sepanjang tahun. Okay, negara apa yang akan mengalami 4 musim ini? Okay, jadi kalau awak tengok kedudukan garisan di bumi kita ni, kita ada garisan sartan dan garisan jadi. Garisan sartan ini di hemisfera utara. Jadi negara-negara yang terletak di garisan sartan ini, contohnya Amerika, Kanada, Jepun, Korea, Eropah, mereka akan mengalami 4 musim. Sama juga dengan negara-negara di hemisfera selatan, terutama di garisan jadi. Okay, jadi negara-negara di bawah ini, contohnya Australia, New Zealand, okay, mereka akan mengalami kejadian 4 musim juga. Okay, tapi tidak sama atas dan bawah ini. Nanti cikgu terangkan bagaimana. Okay, so kejadian 4 musim ini, contohnya terjadi sekarang adalah musim sejuk. Okay, jadi negara-negara tersebut di utara mengalami musim sejuk dan mereka akan beralih kepada musim bunga, musim panas dan musim luruh. So kita tengok gambaran lain. Okay, gambaran seterusnya, ini kejadian musim ini kita kenali sebagai equinox dan juga solstice. Kalau awak perhatikan, solstice adalah musim panas dan musim sejuk. Okay, musim sejuk solstice. Solstice musim sejuk. Solstice musim panas. Okay, manakala dua musim lagi, musim luruh, kita namakan dia sebagai equinox. Okay, equinox musim luruh. Equinox musim bunga. Jadi kalau awak perhatikan, 1 tahun kita ada 12 bulan. Okay, bumi mengelilingi matahari 12 bulan. Jadi selama 12 bulan ini kita bahagikan kepada 4 musim. Jadi secara puratanya, setiap musim ini, musim luruh, musim sejuk, musim bunga, musim panas, terjadi selama 3 bulan. Okay? Jadi kita tengok seterusnya, kita nak tengok satu persatu musim tersebut. Okay. Ini contoh gambaran yang ada dalam buku teks awak lah. Awak nanti boleh rujuk. Okay, dalam gambaran gambaran ni kita nampak gambar 2D. Jadi awak nampak macam bumi berada di atas dan bumi berada di bawah. Tak, sebenarnya bumi berada di sebalik matahari dan di hadapan matahari situlah. Okay, jadi kita tengok animasi untuk kita lebih mudah nampak. Baik, sekarang adalah bulan Januari. Jadi pada bulan Januari ini apa berlaku? Pada bumi kita di kawasan atas hemisfera utara di garisan sartan ya, contohnya ni cikgu bulatkan ni adalah garisan sartan. Di bawah ini adalah garisan jadi. Jadi kalau awak tengok sini pada bulan Disember sehingga Mac, matahari tegak di garisan jadi. Bermaksud matahari tegak, okay, matahari direct pada bahagian
selatan bumi. Okey, jadi apa berlaku pada kawasan utara bumi dekat atas? Okey, jadi bila berada di atas, okay, matahari itu agak jauh. Bila agak jauh, awak tengok banyak negara-negara di atas ini lebih banyak lama terlindung daripada matahari. Bermaksud malamnya lebih panjang. Jadi pada waktu ini berlaku solstis musim sejuk di negara-negara utara tersebut. Manakala negara di bawah, contohnya New Zealand, Australia, Kutub Selatan, pada waktu ini mereka menerima matahari yang banyak. Jadi mereka berlaku solstis musim panas. Atas musim sejuk, di bawah musim panas. Okay, jadi pada waktu malam, pada waktu ini, malam di Kutub Utara, di atas ni, yang cikgu bulatkan ni, waktu malamnya lebih lama ataupun kadang-kadang berlaku 24 jam malam. Sebab kalau awak tengok bumi kita berputar, kawasan yang paling utara ini, dia tetap tak dapat cahaya matahari. Sebab bumi kita condong. Okay, manakala yang bawah ni, Kutub Selatan, bila bumi kita berputar, okay, disebabkan cahaya matahari direct ke bawah, dia berputar sebanyak 24 jam, kawasan di Kutub Selatan ni sentiasa dapat cahaya matahari. Bermaksud 24 jam siang. Okay, itu kesannya lah. Yang pertama, solstis musim sejuk di utara. Okay. Okay, berlaku pada 21 Mac. Okay, setelah musim sejuk, dia akan pergi kepada musim bunga. Okay, jadi pada musim bunga ini apa berlaku? Kalau awak tengok animasi kecil yang dekat atas ni, cikgu terangkan. Di atas ini awak tengok matahari tegak di garisan khatulistiwa. Maksudnya di garisan khatulistiwa ini tegak cahaya matahari. Jadi apa berlaku adalah garisan yang atas, okay, garisan sartan dan garisan jadi. Okay, garisan sartan dan garisan jadi sama-sama dapat cahaya matahari yang sama. Jadi apa berlaku? Tempoh siang dan malam mereka juga sama. Dan juga suhu kedua-dua belah ini pun hampir sama di utara dan di selatan. Jadi di atas, di utara akan mengalami musim bunga, di selatan akan mengalami musim luruh. Okay, seterusnya pada musim panas. Okay, jadi pada musim panas ini berlaku pada bulan Jun. Tepatnya 23 Jun. Jadi pada waktu ini, matahari ni tegak di garisan atas ataupun garisan sartan di atasnya. Ni. Nah, dekat kawasan sama ni, sama masuk musim panas, solstis musim panas. Jadi bila matahari tegak di atas, awak akan perhatikan siang lebih panjang pada kawasan di atas. Manakala malamnya lebih pendek. Kan? Jadi pada waktu siang lebih panjang ni awak akan perhatikan kadang-kadang dah pukul 8 malam pun masih nampak matahari, ataupun pukul 4 pagi matahari dah mula memancar cahayanya. Okay, sebab malam dia pendek, siang dia lebih panas, musim panas. Okay, jadi Kutub Selatan pula, ni Kutub Selatan dekat bawah ni. Okay, Kutub Selatan dekat bawah ini mengalami musim sejuk dan ada kawasan Kutub Selatan ini, macam cikgu terangkan tadi, sentiasa malam 24 jam. Okay, so di atas ini pula Kutub Utara. Kalau awak tengok ni Kutub Utara yang cikgu bulatkan ni, Kutub Utara ni, bumi berputar bagaimanapun, dia tetap dapat cahaya matahari. Apa maksudnya? Maksudnya adalah 24 jam itu sentiasa siang. Pukul 12.30 malam pun nampak matahari. 1 pagi pun masih nampak matahari. Okay, jadi itu berlaku pada musim panas. Okay, pada musim luruh. Okay, selepas musim panas, okay, bumi kita akan bergerak pada bulan September. Okay, pada bulan September ini, matahari tegak di garisan khatulistiwa. Okay, so pada kedudukan yang cikgu bulatkan ni, okay, di atas, di sebalik bumi kita sana dan juga di hadapan bumi ini. Okay, jadi pada waktu ini matahari tegak di garisan khatulistiwa. Macam cikgu terangkan tadi lah, bila tegak di garisan khatulistiwa, kedua-dua atas, utara dan bawah menerima cahaya matahari yang sama. Bila cahaya matahari sama, suhu pun hampir sama. Suhu hampir sama, maka iklimnya pun hampir samalah. Di atas akan berlaku musim luruh, di bawah akan berlaku musim bunga. Dan tempoh siang dan malam sama panjang. Sebab dua-dua ni dapat cahaya matahari dengan masa yang sama. Okay, so 12 jam malam, 12 jam siang dalam masa satu hari. Okay, so cikgu terangkan bahagian ini dahulu.
Cikgu akan sambung gerhana matahari seterusnya pada akan datanglah. Terima kasih.